أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung pengajian kita di dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang dikarang, yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi insya-Allah kita sambung pada muka surat 52 152, iaitu bab 32. Bab yang ke-32, muka surat 152. Babu ma jaa fi syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Babu ma jaa fi syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Qala Syekh Al-Hafiz Abu Isa Muhammad At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Babu ma jaa fi syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Bab yang menceritakan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Ya. Jadi kita masuk pada kali ini kira dah nak sampai pertengahan dah ni. Ya, bab kita ni. Iaitu berkaitan dengan menceritakan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Jadi dikatakan di sini, عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. Daripada Sya'bi, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ni masa haji wada', masa haji wada'. Pernah sekali lah antaranya dalam masa haji wada', dan waktu umrah pun Nabi SAW, antaranya dalam haji wada' juga Nabi SAW dijamu air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Dijamu oleh sahabat air Zam-Zam untuk minum dalam keadaan berdiri, maka Nabi SAW pun minum dalam keadaan berdiri. Ya, ini kita kata, para ulama mengatakan air Zam-Zam ni kalau kita nak minum dia, kalau kita dijamu dalam keadaan berdiri, maka boleh untuk kita minum dalam keadaan berdiri. Ataupun kalau kita sedang melakukan umrah, kita sedang sa'i dan sebagainya, maka dibolehkan untuk kita berhenti seketika di antara Safa dan Marwah, kan? Dibolehkan untuk kita berhenti seketika dan kita boleh minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Ini keadaan-keadaan lah. Ya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW pun
ya, dia pernah beritahu pada para sahabat dia, dalam ada satu riwayat, dalam satu hadis, Nabi SAW pernah beritahu pada sahabat dia, siapa yang minum air zam-zam, dia suka dengan air zam-zam. Dan antara air yang disunatkan untuk minum ni tuan-tuan, sehingga penuh perut, adalah air zam-zam. Kita kalau kita ikutkan, perut kita ni 1/3 untuk air, kan, 1/3 untuk makanan, dan 1/3 untuk udara, kan, untuk kita punya oksigen kita dalam ni. Tapi untuk air zam-zam ni, maka disunatkan untuk minum bagi penuh perut. Sebab air zam-zam ni dia antara air yang cepat untuk keluar balik. Kalau siapa biasa minum air zam-zam lah, dan tuan-tuan saya rasa mungkin dah biasa pergi umrah ataupun haji, ataupun mungkin beli air zam-zam di Malaysia ni, maka dia antara air yang kita kata dia punya cernaan dia tu cepat, ya. Sehingga kalau kita minum air zam-zam je sekejap je, kadang-kadang dalam 10 minit je dah rasa nak terkeluar dah. Tu dia, ya. Maka, dan air zam-zam ni juga tuan-tuan, Nabi SAW beritahu mereka yang minum air zam-zam ini adalah dengan niat dia lah. Kalau niat dia tu untuk syifa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan sakit-sakit dia dengan keberkatan air zam-zam. Ini salah satunya. Kemudian dikatakan dalam hadis yang seterusnya, hadis yang ke-208, an Husainil Muallim an Amri bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada atuknya berkata, aku melihat baginda sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri dan duduk. Minum dalam keadaan berdiri dan duduk. Yang ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah, adalah kita kata keterangan bahawasanya diharuskan untuk kita minum dalam keadaan berdiri ialah bagi mereka yang dijamu air dalam keadaan berdiri. Diharuskan untuk kita minum berdiri sekiranya kita ini dijamu air dalam keadaan berdiri. Itu dia. Ini dalam kaedah fiqh ni adalah bayan lil jawaz, satu keterangan untuk menyatakan bahawasanya harus minum berdiri sekiranya dijamu dalam keadaan berdiri. Tetapi kalau kita ni dijamu dalam keadaan duduk, jangan pergi berdiri pula, ya. Ataupun kalau kita ni dah memang duduk, maka terus kita duduk. Tetapi yang afdalnya, kalau kita contohlah pergi beli air dan sebagainya, maka afdalnya untuk kita duduk. Itu dia, ya, afdalnya untuk kita apa? Untuk kita duduk. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini salah satulah kita kata keterangan bahawasanya ada keadaan-keadaan yang mana kita maknanya diharuskan untuk minum berdiri. Itu dia. Kalau kita minum dalam keadaan berdiri, pada asalnya setengah daripada para ulama menghukumkan dengan makruh lah, ya, minum dalam keadaan berdiri menghukumkan makruh. Okey. Tapi dalam beberapa keadaan, misalnya kalau orang bagi air kepada kita ketika mana kita tengah berdiri, maka dibolehkan, tak makruh hukum dia. Okey, tak makruh hukum dia. Itu dia. Dan ada ulama kata tidak ada masalah pun, tak makruh pun, harus sahaja. Cuma adab. Adalah dalam bab adab, bukan makruh, dalam bab adab dan dalam bab keafdalan. Sebab ada keadaannya Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri, menunjukkan tidaklah minum dalam keadaan duduk tu wajib. Itu dia. Sebab tu Nabi SAW ada keadaan Nabi minum berdiri, supaya umatnya itu tidak mewajibkan duduk. Itu masalah, kerana tidak dipahami dari segi cara pendalilan. Bila kita baca hadis, kadang-kadang kita memahami dengan cara zahir semata-mata tanpa kaedah, maka ditakuti kita akan tersilap dalam memahami hadis. Kemudian dikatakan di sini, an Asim al-Ahwal an Sya'bi an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala
saqaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min zamzama fashariba wa huwa qa'imun. Daripada Asy-Sya'bi, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, aku tuangkan air Zam-Zam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Ya. Ini salah satu lagi dalil untuk menguatkan dalil yang sebelumnya. Didatangkan oleh penyusun Al-Imam At-Tirmidzi hadis-hadis yang kita kata makna dia hampir serupa untuk menguatkan hadis-hadis yang sebelumnya. Kemudian di dalam hadis yang seterusnya, Anil A'mash an Abdul Malik bin Maisarah Anin Nazzal bin Sabrah qal utiya Ali sallallahu alaihi utiya Ali radhiyallahu taala anhu. Sini tulis sallallahu alaihi wasallam. Utiya Ali, Ali radhiyallahu taala anhu ni. Itu mungkin apa namanya, la'alla sawa, mungkin tersalah letaklah. Utiya Ali radhiyallahu taala anhu bikuzin min ma'in wa huwa fi rahbati fa akhadha minhu kaffan فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. Dia kata daripada A'mash, daripada Abdul Malik bin Maisarah, daripada An-Nazzal bin Sabrah radhiyallahu taala anhu berkata, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah diberikan segayung air. Kalau tengok dalam hadis ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia kata bikuzin min ma. Kalau kus ni maknanya semangkuk. Bolehlah semangkuk ke segayung ke bolehlah. Kus ni dalam bahasa Arab maknanya semangkuk. Semangkuk air ketika beliau berada di Rahbah. Rahbah ni satu nama tempat di Kufah. Rahbah ni tempat dia panas terik ya. Rahbah ni tempat di Kufah ni dia satu tempat yang memang panas terik tempat dia. Kemudian beliau mengambil air itu dengan telapak tangan. Beliau iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mengambil air itu dengan telapak tangan. Lalu membasuh kedua-dua tangannya dan berkumur-kumur. Memasukkan air ke hidung dan menghembus. Ini istinsyak. Ini istinsyak, iaitu memasukkan air ke hidung dan menghembus. Dia masuk, maknanya masuk di sini adalah dia menghirup air tu. Lepas tu dia hembuskan. Mula-mula pedih lah, tapi itu sunnah. Masukkan air dan apa namanya, keluarkan. Itu. Dan berkumur-kumur. Berkumur-kumur ni dalam bahasa Arabnya madmadah, iaitu berkumur-kumur. Memasukkan air ke hidung dan menghembus. Menyapu muka, kedua-dua tangannya sampai lengan dan kepalanya. Kemudian beliau minum dari air, yakni baki air dalam mangkuk tersebut dalam keadaan berdiri. Itu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu minum dalam keadaan berdiri. Lalu beliau berkata, inilah wuduk bagi sesiapa yang tidak berhadas. Beginilah aku melihat baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan. Jadi wuduk tu tuan-tuan, tengok nota kaki tu nombor 88, dia kata wuduk yang dimaksudkan di sini adalah berkemungkinan membersihkan diri ataupun memperbaharui wuduk ataupun basuhan ringan. Manakala wuduk bagi orang yang berhadas adalah sebagaimana syarat-syarat yang diketahui. Yang ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan Sayyidina Ali berwuduk di sini ni bukanlah dengan makna dia mengangkat hadas. Kerana ada kita katakan makna wuduk pada bahasa adalah basuh. Makna wuduk pada bahasa adalah basuh. Makna wuduk pada istilah fiqah
adalah kita kata basuhan anggota-anggota tertentu untuk mengangkat hadas kecil. Ya. Itu makna wuduk pada istilah. Tapi wuduk pada bahasa Arab secara umumnya makna basuh. Kalau kita kata basuh tangan, maka kita kata aku wudukkan tangan aku, dengan makna aku basuhkan tanganku. Ya. Itu dia. Tapi wuduk ni dia ada, kalau kita tersalah sebut, kita sebut waduk. Itu beza lagi. Wuduk dan waduk itu beza lagi. Kalau wuduk itu adalah kita kata suatu perlakuan untuk kita membasuh, itu wuduk. Tapi kalau waduk itu adalah alat untuk membasuh. Itu beza ya. Sebab tu kalau kita tersalah baris pun kadang-kadang bahaya. Ya. Tersalah baris dalam bahasa Arab pun kadang-kadang bahaya. Tu dia. Jadi dikatakan di sini Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dia berwuduk di sini kata para ulama untuk litabrid, untuk menyejukkan anggota badan sahaja. Untuk menyejukkan anggota badan sahaja. Maknanya dia basuh sahaja. Bukanlah dia berniat untuk mengangkat hadas kecil, tidak. Kerana itu dikatakan di sini dalam nota kaki kemungkinan membersihkan diri, yakni membasuh sahaja, atau memperbaharui wuduk. Maknanya dia dah memang berwuduk tetapi dia memperbaharui lagi wuduknya. Maka hukum memperbaharui wuduk itu sunat. Ya, hukum memperbaharui wuduk itu sunat. Maknanya kita dah ada wuduk, kita dah solat fardu, kita dah solat sunat. Kemudian mungkin kita ada kerjaan kita, dalam masa yang sama kita masih lagi dalam keadaan berwuduk. Kemudian masuk waktu solat, kita nak perbaharui wuduk. Maka tidak menjadi masalah, malah hukumnya adalah sunat. Malah hukumnya adalah sunat untuk memperbaharui wuduk begitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka niat untuk memperbaharui wuduk itu janganlah kita meniatkan sebagaimana niat mengangkat hadas. Iaitu selalu kalau kita baca nawaitu raf'al hadathil asghari kan. Nawaitu raf'al hadath. Maknanya aku berniat untuk mengangkat hadas kecil. Kerana Allah Ta'ala kan. Kalau kita baca dalam keadaan kita nak berwuduk. Maka kalau kita nak memperbaharui wuduk, kita hanya membaca nawaitul wudu'a, selesai. Aku berniat untuk berwuduk, selesai. Sebab apa? Kalau kita niat untuk mengangkat hadas, sedangkan hadas kita masih lagi hadas kita sebenarnya sudah terangkat. Sebab kita dah dalam keadaan berwuduk. Kita memang sudah berada di dalam keadaan berwuduk. Maknanya kita tak berhadas pun. Maka kalau kita berniat untuk mengangkat hadas, di situ hadas apa yang kita nak angkat? Sebab kita masih dalam keadaan berwuduk. Maknanya tidak berhadas. Lainlah kalau kita dah tergentut. Contohnya kan, kita dah tergentut ataupun dah melakukan perkara-perkara yang menafikan wuduk, maknanya membatalkan wuduk, maka di situ bolehlah kita berniat untuk mengangkat hadas. Tapi kalau kita masih lagi dalam keadaan berwuduk, kita nak memperbaharui wuduk, ketika tersebut kita tak berhadas. Kita tak berhadas dengan hadas kecil. Maknanya kita hanyalah berniat sahaja aku berwuduk. Maka kata para ulama, kalaulah kita nak memperbaharui wuduk tetapi kita niat untuk mengangkat hadas, maka di situ dikira sebagai basuhan biasa sahaja, tak dikira wuduk yang sunat. Tu dia. Tak dikira wuduk yang sunat. Sebab apa? Sebab memang kita tidak berhadas. Tu dia. Sebab tu kita niatkan, kalau kita contohnya kita dalam keadaan berhadas, kemudian kalau kita niatkan nawaitul wudu'a, boleh ataupun tidak, tak ada masalah. Sahaja aku berniat untuk wuduk dalam keadaan kita masih berhadas, maka kita niat untuk wuduk, itu tak ada masalah lah, kita dapatlah wuduknya. Tapi kalau kita memang dalam keadaan tak berhadas lagi, tak tergentut dan sebagainya, maka kita hanya niatkan untuk berwuduk, itu tak ada masalah. Maknanya
kalau kita berniat nawaitul wudu'a, sahaja aku berwuduk ini, aku berniat untuk berwuduk itu mutlak. Mutlak dengan makna kalau kita dalam keadaan berhadas atau tak berhadas boleh menggunakan niat tersebut. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Aku berniat untuk berwuduk kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya mutlak di situ. Dalam keadaan kita berhadas atau tak berhadas, boleh kita gunakan niat tersebut. Tapi kalau dalam keadaan kita tidak berhadas, maknanya masih berwuduk, minta maaf, dalam keadaan kita masih berwuduk, maka tak bolehlah kita menggunakan niat nawaitu raf'al hadas, iaitu untuk mengangkat hadas, kerana kita sudah terangkat hadas itu. Itu boleh faham ya di sini ya. Dan cara-cara berwuduk itu semua dalam fiqh lah. Di manakah mulanya niat untuk wudu? Awwalu juz'in minar ra's, di awal juzuk daripada basuhan kepala. Itu dia punya kaedah, itu semua dalam bab fiqh lah, itu kita tak bahaskan. Kalau orang tu berniat sebelum daripada berwuduk, ketika mana dia basuh kepala dia, basuh muka dia, basuh wajah dia, tak berniat ketika tersebut, maka tak sah wuduk dia. Itu dalam fiqh Syafi'i kita. Kerana niat itu mestilah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih, iaitu menyengajakan suatu perkara bersamaan dengan perbuatan dia. Itu dia. Maknanya apa dia? Masa kita basuh, terkenalah air, terkenalah tangan ini ataupun terkenalah air di wajah kita, ketika tersebutlah mulanya kita berniat untuk berwuduk. Itu dia. Itu perbahasan dalam fiqh. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Sayyidina Ali dia berkumur, masukkan air dalam hidung dan sebagainya, menyapu muka, kedua-dua tangannya, kemudian beliau minum dari air baki itu. Itu maknanya kita katakan masih ada lagi air yang dia simpan di dalam bekas tersebut. Maknanya masih ada baki lagi. Walaupun dia dah berkumur, walaupun dah masukkan air dan sebagainya, maka masih ada lagi baki. Okey. Jadi hadis yang ke-211 dia kata, an Abi Asim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi al-ina'i thalathan, kana yatanaffasu fil ina'i thalathan idza shariba wa yaqulu huwa amra'u wa arwa. Itu dia. Daripada Abi Asim, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi SAW akan bernafas pada bekas minuman. Tengok nota kaki 89 tu. Dia kata minum secara berperingkat, bukan dengan satu nafas di luar bekas minuman atau cawan, bukan di permukaannya. Bukan dia satu nafas tu di luar minuman tu, maknanya dia tarik dulu nafas baru dia minum, maknanya dia minum sampai habis. Bukanlah, bukan begitu juga. Ataupun dikatakan bukan di permukaannya, maknanya bukanlah Nabi SAW itu menarik nafas sampai habis minum. Tidaklah. Maknanya Nabi SAW dia akan tarik nafas ketika minum, kemudian dalam setengahnya Nabi SAW akan bernafas di luar tempat minum. Itu cara dia. Kalau tuan-tuan contohlah saya kata macam ni ya. Ini gelas, bismillahirrahmanirrahim, minum gitu, bernafas di luar. Lepas tu masa nak ambil tu, tarik nafas, minum gitu. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi selalunya Nabi SAW ni dia akan ambil bekas minuman dan dia akan bernafas 3 kali. Maksudnya sekali teguk kali kedua, teguk kali ketiga. Lepas tu berhenti sekejap. Itu cara Nabi SAW. Okey. Baginda SAW beliau bersabda, cara ini lebih melegakan dan lebih puas, menghilangkan dahaga. Menghilangkan dahaga. Kalau kita tengok dari segi perubatan pun sebenarnya dia memberikan kebaikan lah kepada kita punya dalaman kita ni. Salah satunya dia punya, saya tak ingat apa dia, ada dululah ada kita tengok jugalah kajian-kajian perubatan ni, dengan dia minum dalam keadaan dia tarik nafas, kemudian dia keluarkan nafas. Maknanya dia tak minum secara terus, ditakuti nanti dia boleh menyebabkan sakit. Itu dia.
Terus habis satu gelas dia teguk sampai habis. Tu masya-Allah. Ya. Kalau satu botol ni dia teguk sampai habis, itu masalah tu. Ya. Tu dia. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-212. An Rishdin ibni Quraib an abihi an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marratain. Daripada Rishdin bin Quraib, daripada ayahnya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila minum, baginda sallallahu alaihi wasallam akan bernafas sebanyak 2 kali. Nabi SAW akan bernafas sebanyak 2 kali begitu. Kemudian hadis yang seterusnya, an Yazid bin Jabir an Abdurrahman bin Abi Amrah an jaddatihi Kabsyah qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam fashariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuhu. Daripada Abdurrahman bin Abi Amrah, daripada Abdurrahman bin Abi Amrah, daripada neneknya Kabsyah radhiyallahu taala anha berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku, kemudian baginda minum dari mulut qirbah. Tuan-tuan tengok nombor yang 90 tu, iaitu qirbah tu adalah kulit yang disamak dan dijadikan sebagai tempat simpanan air. Kulit apa? Kulit kambing. Kulit kambing. Ini kulit kambing yang disamak lah ya. Kulit kambing yang disamak dan dijadikan sebagai tempat simpanan air. Ini disamak ni, dia kalau ikutkan bahasa dia disertu lah. Ya, disertu, bukan disamak. Kalau disamak ni najis anjing tu. Ya, itu disamak tu. Tu dia. Iaitu kalau contohnya najis anjing ataupun najis khinzir, dia panggil disamak, iaitu dalam apa hadisnya antaranya tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb ay yaghsilahu 7 marratin ulahunna biturab. Nabi SAW sabdakan, sucikan bekas kamu yang mana di dalamnya itu jika dijilat oleh anjing. Ya, dengan cara macam mana nak sucikan? 7 marratin, dengan air 7 kali di apa namanya disiramkan. Ulahunna, salah satu daripadanya itu biturab, dengan tanah. Maka itu cara dipanggil dengan nama samak. Itu kalau bahasa Melayu kita lah. Kalau sertu ni, iaitu kita kata kulit kambing tu, kulit kambing itu, maka kita mensucikan dia di najis-najis, kita kata lemak-lemak dia yang ada pada kulit tu disucikan. Disucikan pula dengan apa? Dengan kita kata sesuatu yang baunya itu boleh mengalahkan bau-bau lemak kambing. Kalau ikut dalam kitab fiqahnya, dia panggil apa namanya, tahi burung merpati ke apa, saya tak ingat dah. Dalam kitab fiqahnya disebut begitu. Dan banyak lagi lah kalau zaman kita sekarang ni, apa-apa sajalah kan, untuk menghilangkan bau pada kulit kambing yang disiat tu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, macam mana cara dia? Kalau zaman dahulu, yang saya teringat lagi, qirbah ni ada di belah Maghrib sana masih ada lagi, tapi belah Madinah dah tak ada dah. Melainkan di tempat-tempat perkampungan, kita kata yang di belah padang-padang pasir Badui sana tu, itu ada lagi. Qirbah ni, mereka cara dia macam mana? Mereka akan apa namanya, sembelih kambing itu dulu. Okey. Kemudian dia punya kulit dia tu, dia akan basuh apa semua. Maka dia akan jahitkan. Sehinggalah dia jahit kaki yang 4 tu dia jahit sekali dengan bahagian yang disembelih tu.
Dia jahit semua. Maknanya masih lagi dalam keadaan apa? Nampak kulit tu yang kita kata sempurna semualah. Kemudian di kaki depan, sama ada belah kanan ataupun kiri, dia akan buat tempat untuk minum. Itu qirbah. Itu qirbah. Kalau ikut dalam kaedah mazhab, maknanya kalau qirbah ni 5 qirbah menyamai 2 qullah, iaitu 200 liter air. Yang mana biasa orang masjid sebut qullah masjid kan. Kalau kita berwuduk, kalau jatuh air wuduk ke dalamnya, maka tidak jadi masalah. Itu dengan syarat air tu mesti melebihi 200 liter ke atas. Pada pendapatnya, pendapat takriban, yakni takriban ni maknanya hampir-hampir 200. 198 boleh, 199 boleh, 200 liter boleh, sampailah pada di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah menyatakan 270 liter. Itu maknanya ke atas lah, tak ada masalah lah. Lebih ke 300 liter, 400 liter pun tak ada masalah lah. Okey. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka qirbah ni dia akan jahit kaki dia semua yang 4 tu, kemudian kepala dia, bahagian leher dia, dan dia akan, Nabi SAW ataupun orang Arab, dia akan minum daripada kaki belah depan. Di belah maghrib masih ada lagi di sana. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia kata apa? Baginda Nabi SAW masuk ke rumahku. Ini Kabsyah, Sayyidatina Kabsyah radhiyallahu taala anha. Kemudian baginda SAW minum dari mulut qirbah yang tergantung sambil berdiri. Maknanya qirbah tu tergantung di mana? Di dinding. Kemudian Nabi SAW minum, Nabi buka sahaja di tempat dia punya keluar air tu, dan Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri. Itu dia. Lalu aku pergi ke mulut qirbah itu, maknanya tempat yang Nabi SAW minum tu, dan memotongnya. Dia potong tempat Nabi SAW minum tu. Sebab apa? Litabarruk, untuk mengambil keberkatan. Tempat yang telah bertemu dengan bibir Rasulullah, yang di situ adanya air liurnya Rasulullah SAW, maka tempat tu barakah. Dia nak simpan, dia tak mau bagi orang lain minum. Takut barakah Rasulullah SAW tu tak ada kat situ dah. Lebih kurang macam tu lah. Maknanya takut tak berkat dah tempat tu. Jadi dia simpan terus, dia potong dan dia simpan terus. Itu dia. Yang ni kita kata cara ataupun para sahabat menunjukkan kepada kita bahawasanya bolehnya kita ini bertabarruk, iaitu mengambil barakah. Bertabarruk iaitu mengambil barakah. Sebab tu kalau kita tengok kan, ada barang-barang peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya Ummu Sulaim dan sebagainya, para sahabat Nabi, maka mereka akan berebut-rebut untuk ambil, dan mereka akan berebut-rebut untuk mendapatkan keberkatan. Sehingga dikatakan bahawasanya kalaulah Nabi SAW itu berwuduk, maka air wuduk baginda tidak akan jatuh ke tanah, melainkan telah disambut oleh para sahabat. Itu dia. Maka mereka akan melumurkan air wuduk, sisa-sisa wuduk baginda Nabi SAW di wajah-wajah mereka, di badan-badan mereka. Itu apa tu? Isyarat kepada tabarruk. Maka sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita, dalam fiqh Syafi'i kita, membolehkan untuk kita tabarruk, mengambil keberkatan orang yang soleh, tak ada masalah. Mengambil keberkatan orang yang soleh dan sebagainya. Itu dia. Kerana apa? Kerana perkara tersebut dia ada kaitan dengan manusia yang paling agung. Maka sudah pastilah perkara tersebut barakah. Mestilah benda tersebut barakah. Kerana itulah sehingga kan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha simpan peluh Rasulullah. Sayyidatina Ummu Sulaim simpan rambut Rasulullah. Kalau ada sahabat yang sakit, maka dia akan ambil rambut Rasulullah, dia akan celupkan dalam minuman sahabat yang sakit tersebut. Setelah minumnya, maka dengan izin Allah sembuh sahabat tersebut. Itu banyak dalam Sahih Bukhari pun ada cerita. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perkara itu valid sampai ke akhir zaman.
Perkara itu valid sampai ke akhir zaman. Kita pun kalau kita nak cerita lagi tentang Al-Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya bertabarruk dengan para imam yang lain, ya, sehingga menyimpan jubah, mengambil saki-baki air daripada basuhan jubah, kemudian meletakkan di muka dan sebagainya, itu semua dalil kepada bolehnya bertabarruk. Nah, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan bahawasanya kita kata Nabi SAW ni adalah orang yang barakah, adalah manusia yang paling barakah, tidak ada gandingan kepada baginda Nabi SAW, dan dibolehkan untuk kita ini mengambil keberkatan. Bagaimana Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW berhenti seketika di setempat, di mana di situ ada kisah-kisahnya di kalangan para anbiya yang terdahulu, maka Nabi SAW pun akan solat di situ, maka Nabi SAW akan berhenti sebentar di situ, ya, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mengambil keberkatan, untuk bertabarruk. Bagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, Mekah itu ada keberkatan dia, bibakkata mubarakah, di Mekah itu dia ada keberkatan dia, tempat yang barakah. Di Madinah tempat yang barakah. Apa-apa yang kait dengan Nabi SAW, kait dengan orang-orang yang saleh, maka itu barakah. Maka itu apa? Barakah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kena faham benda ni. Jangan kita jadi setengah orang yang mana mereka katakan bila tengok sahaja kita bertabarruk sebagaimana sahabat bertabarruk, maka mereka terus mengatakan orang yang bertabarruk ini syirik. Itu na'udzubillah. Ya, jangan senang-senang kita nak menuduh seseorang itu syirik. Kerana inna syirik inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan mengampunkan dosa syirik. Maknanya orang yang syirik itu akan masuk ke dalam neraka Allah Taala selama-lamanya, tidak akan keluar. Jadi kalau kita menuduh seseorang itu dengan perbuatan syirik, dengan mengatakan dia telah syirik, maka hati-hati tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala. Ditakuti nanti seolah-olah kita ini menghukumkan para sahabat Nabi juga syirik. Ya, sedangkan depan Nabi mereka ini berebut-rebut ambil air wuduk Rasulullah. Rasulullah tak kata ini syirik ni, tak. Sedangkan Rasulullah itulah orang yang lebih layak untuk mengajar mereka kalau itu adalah syirik. Ya, bagaimana yang dibuat oleh Sayyidatina Kabsyah radhiyallahu taala anha ini, dia potong terus mulut kirbah yang diminum oleh Rasulullah. Kalaulah Rasulullah SAW nampak, dan itu dilakukan di hadapan Rasulullah, tidakkah selayaknya kalau Rasulullah melihat perbuatannya, Rasulullah kata kamu ni telah syirik? Na'udzubillah. Ya, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita jadi seperti mana golongan-golongan yang mereka ini terlalu, kita kata, keras, salah memahami hadis baginda Nabi SAW, yang akhirnya ditakuti bukan sekadar mereka ini mensyirikkan umat Islam, malah takut mereka ini mensyirikkan sahabat yang diakui oleh Nabi SAW perbuatan mereka. Maka itu dia. Ya, hati-hati tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Jangan jadi seperti mana Zulquwaisirah. Yang mana Zulquwaisirah ini pernah satu ketikanya dia jumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah ketika tersebut sedang membahagi-bahagikan harta ghanimah dan sebagainya. Maka Zulquwaisirah ni mengatakan bahawasanya berlaku adillah wahai Muhammad, dia kata. Ini orang-orang yang kita kata tidak ada adabnya. Berlaku adillah wahai Muhammad, dia kata. Maka Nabi SAW sabdakan, siapakah yang lebih adil kalau bukan aku, kata Nabi SAW. Maka didengar oleh Sayyidina Umar ketika tersebut. Sayyidina Umar minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagi aku pancung dia ni. Itu Sayyidina Umar, dia tak cakap banyak dah, dia pancung cincang, selesai. Nah, itu dia. Itu kalau ada Sayyidina Umar zaman sekarang kita tak tahulah. Ya, orang yang mudah mensyirikkan ni takut dia pancung itu bos. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW beritahu pada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, jangan. Nanti akan orang akan mengatakan bahawasanya Muhammad ini membunuh sahabatnya. Khuwaisirah itu ketika tersebut adalah merupakan sahabat Rasulullah. Ya? Nabi SAW beritahu pada Sayyidina Umar, wahai Umar, jangan. Nanti ditakuti orang akan mengatakan Muhammad itu membunuh sahabatnya sendiri. Dan Nabi SAW beritahu pada Sayyidina Umar, wahai Umar, akan lahir daripada keturunan Khuwaisirah ini, daripada keturunan dia golongan Khawarij. Ya, golongan apa? Golongan Khawarij. Khawarij ni
Itu kalau dalam perbahasan kitab-kitab akidah, ya, kitab-kitab Al-Farqu Bainal Firaq, seperti mana disebutkan oleh Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi dan sebagainya. Yang mengatakan golongan Khawarij ini adalah mereka yang terkeluar daripada mereka ini golongan-golongan yang memerangi pemerintah Islam, memerangi khilafah Islamiyah. Mereka memerangi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu apa namanya disebutkan Sayyidina Khuwaisirah ni kata Nabi SAW, Khuwaisirah ni kata Nabi SAW, Dzul Khuwaisirah ni kata Nabi SAW, dia akan jadi Khawarij. Maka di zaman Sayyidina Ali, dia telah memerangi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dan dia telah murtad di zaman Sayyidina Ali. Itu dia. Dia telah murtad di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Itu dia. Nah, di zaman Sayyidina Ali ini tuan-tuan, zaman Sayyidina Ali, setelah daripada di zaman Sayyidina Ali itu lahir beberapa golongan. Antaranya golongan daripada golongan Dzul Khuwaisirah ni, iaitu golongan Khawarij, dan satu lagi golongan yang mana golongan ni dipanggil dengan nama golongan Sabaiyah, iaitu yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah. Ya, golongan Sabaiyah. Abdullah bin Sabah ni dia orang Yahudi. Dia orang Yahudi yang mana dia ini pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam. Bahkan dia telah menyatakan bahawa Sayyidina Ali ini Tuhan. Sehingga ramai di kalangan pengikut ketika tersebut menyatakan bahawasanya mereka beriman dengan Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Itu dipanggil ajaran Sabaiyah. Ajaran apa? Ajaran Sabaiyah. Kalau golongan Khawarij memerangi, kalau golongan Sabaiyah ini, mereka ini mengagungkan Sayyidina Ali sehingga menjadi Tuhan. Maka Sayyidina Ali telah dengan sahabat yang lain telah menggali satu parit yang besar, dan sebahagian besar daripada golongan Sabaiyah ini yang mengatakan Sayyidina Ali ini sebagai Tuhan, maka Sayyidina Ali telah membuang mereka ke dalam parit yang besar tersebut dan dibakar mereka hidup-hidup. Itu dia. Dibakar mereka hidup-hidup. Masa nak buang tu mereka kata apa? Mereka kata, iyalah Tuhan ini yang menghidupkan dan mematikan. Sayyidina Ali ini dah Tuhan, dia menghidupkan dan dia mematikan. Maka tak apalah, mati pun matilah. Subhanallah. Tu dia nak kata tahap apa tak tahulah tu, ya. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati, ya. Dalam kita ni nak meletakkan seseorang itu, kita tidak mengkafirkan sesiapa pun. Itu bukan manhaj ataupun jalanan kita. Kita tak mengkafirkan siapa pun. Kita tak mudah-mudah mensyirikkan siapa pun. Secara umumnya kita kata kalau perbuatan begini syirik. Tapi kita tak pernah mengatakan mengambil keberkatan itu syirik. Kerana apa? Kerana ia telah dilakukan oleh sahabat Nabi, dilakukan oleh tabi'in, dilakukan oleh tabi'in, dilakukan oleh para imam yang 4. Ya, atau na'udzubillah, kalau kita mudah-mudah menuduh orang itu syirik, ditakuti seolah-olah kita menuduh semua termasuk Nabi itu syirik. Na'udzubillah. Itu hati-hati tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa dah? 86. Dia kata di sini lagi, sikit lagi, ya. Tu dia. Dia kata di sini lagi an Thumamah bin Abdillah qala kana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yatanaffasu fil ina'i thalathan wa za'ama Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan. Daripada Thumamah bin Abdillah radhiyallahu taala anhu berkata, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bernafas pada bekas minuman sebanyak 3 kali. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu mendakwa bahawa baginda Nabi SAW bernafas pada bekas minuman sebanyak 3 kali. Ini nak menguatkan lagi. Kemudian lagi hadis yang seterusnya, Ani bin Juraih an Abdul Karim anil Barra bin Zaidin ibni binati Anas bin Malik an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sulaimin wa qirbatun mu'allaqatun fashariba min famil qirbati wa huwa qa'imun
faqamat Ummu Sulaimin ila ra'sil qirbah faqata'atha. Itu dia. Dia kata daripada Abdul Karim, daripada Barra bin Zaid, cucu lelaki Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi masuk ke rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni ibu kepada Sayyidina Anas radhiyallahu an. Terdapat qirbah, sebenarnya kita katakan sebelum ni, iaitulah bekas daripada kulit kambing yang tergantung. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam minum dari mulut qirbah itu dalam keadaan berdiri. Kemudian Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha berdiri menuju ke kepala qirbah itu dan memotongnya. Nabi SAW melihat perbuatan Ummu Sulaim. Ini hadis tentang Ummu Sulaim pula. Itu tadi tentang kabsyah. Nak kata sahabat-sahabat Nabi SAW ni mereka tahu benda ni. Itu dia. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok kalau mengaji di pondok-pondok, di madrasah dan sebagainya, kadang-kadang tu air gelas tuan guru minum kan, habis dia ada sisa sikit tu, maka dia akan berebut-rebut minum. Ini salah satulah kita kata sebagaimana yang para sahabat buat kepada Nabi SAW, maka kita buat juga kepada siapa? Kepada pewaris para Nabi. Siapa pewaris para Nabi? Ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para Nabi. Maka kalau teringat dulu di mana di masa mengaji dulu, sikit air sikit ni akan bahagi-bahagi ramai-ramai. Itu dia. Kadang-kadang gelas ni yang sikit ni, dia pergi kita masukkan dalam satu bekas pula. Subhanallah. Bagi semua ramai-ramai dapat rasa sebab ramai sangat orang. Subhanallah. Jadi kita minum dengan keberkatan ya Allah, moga dengan keberkatan syekhku ni ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang baik, begitu. Kita minta kepada Allah Taala. Jangan silap di situ ya. Dengan kita kata perantaraan keberkatan yang ada pada perkara tersebut. Ya ayyuhallazina amanu btaghu ilaihil. Macam mana ayatnya? Ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, maka ambillah wasilah. Wasilah ini dengan makna apa? Iaitu perantaraan untuk kita sampai kepada Allah Taala. Perantaraan di sini perantaraan yang ditunjukkan oleh sahabat. Macam mana sahabat buat? Tu dia. Macam mana sahabat buat? Macam mana para tabi'in buat? Begitu. Tu dia. Bukan kita ambil perantaraan kita letak patung Buddha tu, bukan, ya. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu dikatakan. Kemudian dikatakan di sini apa? Dikatakan di sini lagi an Aisyah binti Sa'd bin Abi Waqqas an abiha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'iman. Qala Abu Isa wa qala ba'duhum Ubaidah bintu Nabil. Daripada Aisyah binti Sa'd bin Abi Waqqas, daripada ayahnya Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Berkata Abu Isa, berkata sebahagian mereka muhaddithin atau ashab asma'ur rijal, Ubaidah binti Nabil. Itu dia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Qamat. Okey. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita dan menjadikan kita ini orang yang beradab dengan para ulama, ya, terutama para imam kita, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan menjadikan kita ini hati yang sejahtera, tidak mudah untuk mengkafirkan manusia, tak mudah untuk mensyirikkan manusia, ya, kerana kita kata agama ini dia ada metodologi dia ada kaedah dia ada cara dia ada contoh dia. Bukan senang-senang kita nak mudah untuk mengatakan seseorang itu bid'ah, seorang itu syirik dan sebagainya. Wal a'yadu billahi min dzalik. Ya, jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada bab yang menceritakan tentang berminyak wangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada soalan? Zaman Nabi SAW. Okey, baik. Ya. Okey. Ada lagi soalan? Saya jawab tu dulu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di zaman Nabi SAW ada tak tarikat? Ataupun ada tak tasawuf? Ya. Dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia pada zaman kita ni pengajian ilmu tasawuf itu adalah susunan daripada para ulama.
hakikatnya ilmu tasawuf ni daripada Nabi SAW. Tasawuf ni apa maknanya? Ya, tasawuf ni maknanya kita kata daripada kalau ikut kepada istilah-istilahnya banyaklah, ahlu sufahnya ataupun suf dan sebagainya, bulu kambing dan sebagainya, banyaklah dia punya istilah dia. Kalau nak kita nak bahaskan panjang lah. Cuma kita kata tasawuf ini dia adalah berkaitan dengan akhlak. Dia adalah berkaitan dengan akhlak zahir dan batin. Itu tasawuf. Ya, itu tasawuf. Akhlak yang batin dan zahir. Sebagaimana yang datang kepada kita seperti mana dalam hadis Jibril, yang mana berlaku Nabi SAW berbual ataupun bukan apa berbual, maknanya bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam dan sebagainya. Itu panjanglah hadis Jibril yang ramai sangat ulama syarahkan hadis Jibril ni, iaitu apa? Berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. 3 perkara ni. Islam dirujuk kepada fiqh, iman dirujuk kepada tauhid, ihsan dirujuk kepada tasawuf. Ya, tasawuf maknanya apa? Penyucian jiwa. Penyucian jiwa inilah yang membentuk kepada akhlak zahir. Dan ini telah diajarkan oleh Nabi SAW terus kepada para sahabat. Bagaimana kita kata hukum hakam dan sebagainya terus diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Kemudian sampai kepada zaman tadwinnya, zaman para sahabat, zaman-zaman setelahnya, mereka kumpulkan secara sistematik. Itu sahaja. Maknanya pengajian, contoh kita kata penawar bagi hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, itu berkaitan dengan ilmu tasawuf. Apa dalamnya? Dalamnya berkaitan dengan 7 penjagaan anggota, iaitu kita jaga mata. Jaga mata dari apa? Daripada melihat benda yang haram. Jaga mulut dari apa? Daripada berkata benda yang haram, daripada ghibah, daripada fitnah. Itu dia. Kemudian jaga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala, benda yang haram. Jaga tangan ni kita jaga dia daripada melakukan samalah. Maknanya 7 anggota. Jadi ini yang dibawa oleh para ulama kita, itu disyarahkan. Contohlah ni saya ambil syarahan yang biasa dibawa kepada masjid-masjid dan surau. Kalau nak ikutkan kepada susunan kitab tasawuf ni banyak lagi. Ya, kitab Maraqi Ubudiyah, kitab Tanbih Alibba, kitab Hidayatul Azkiya, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Minhajul Abidin dan sebagainya. Banyak lagi. Cuma itu biasa, penawar bagi hati bagi semua orang. Saya rasa itu biasa. Itu kitab permulaan dikatakan. Maka penawar bagi hati itu sebenarnya apa yang diajarkan oleh Nabi sendiri, iaitu Nabi SAW suruh kita menjaga mata. Dalam Quran sendiri dikatakan yaghdud min absarihim wa yahfadhu furujahum, absarihim wa yahfadhu furujahum. Tundukkanlah pandangan kamu dan jagalah furus kamu. Yang ini jagalah kamu punya kemaluan daripada melakukan perkara yang haram. Itu semua daripada dalil Quran, hadis. Tetapi setelahnya itu dibawa oleh para ulama, dikumpulkan, diletakkan dalam satu kaedah, diletakkan secara sistematik. Kenapa dijaga mata? Kenapa dijaga telinga? Kenapa dijaga mulut? Kerana yang membawa kepada kerosakan hati itu semua lahir daripada mata yang melihat perkara haram, telinga yang mendengar benda haram, mulut yang berkata perkara haram, menyebabkan hatinya makin rosak, makin keras, sehingga dia akan hilang rasa kelazatan dalam ibadah. Begitu. Sehingga hilang rasa kelazatan dalam ibadah, hilang rasa kesenangan dalam amal, hilang rasa keinginan untuk amal, hilang rasa ihsan dalam hati dia, sifat belas hilang dan sebagainya. Itu dia. Maka bagaimana pula seorang itu hendak bertemu dengan Allah Ta'ala nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan hatinya itu penuh dengan keburukan. Sebagaimana dikatakan dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hati-hati yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hati-hati yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu ini redha dan kamu ini diredai. Fadkhuli fi ibadi, maka kamu ni masuklah di kalangan hamba-Ku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurga. Ya.
Katakan lagi dalam Quran, al-yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat harta, anak, pinak, melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera, biqalbin salim. Qalbin salim tu bagaimana nak dapatkan? Kena usaha. Usahanya apa? Itu para ulama kita susunkan ilmu tasawuf. Gitu. Hakikatnya daripada Rasulullah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi insya-Allah ya kita sambung lagi perbahasan kita pada masa yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidah wa yahfazuna ma fihi yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.